dah 10 minit pun baru 2 tahun. Ini fakta dan realiti. Anda balik boleh rekalkulate balik. Itu sebab bila inilah realiti kehidupan, kita tak boleh nak berhujah dengan solat kita semata. Kita nak menjadikan seluruh kehidupan kita dekat dengan apa yang Allah suka. Itu je. Nabi sendiri kata, aku tidak masuk surga dengan rahmatku, tetapi dengan amalan dan ibadah khususku. Walaupun Nabi semayang megak-megak kaki, tapi dengan rahmat Allah. Macam mana nak jemput rahmat Allah? Menjadikan seluruh hidup kita dekat dengan apa yang Allah suka dan tinggalkan apa yang Allah larang. Maka termasuklah apa yang nak menjemput rahmat Allah ni adalah isu halal haram pemakanan. Apa yang Allah suka, halal dan thayyibah. Maka halal dan haram kat dalam Quran ni perlu sebagai ujian kepatuhan kita kepada Allah. Pilihlah sekarang di antara yang baik ataupun yang buruk, syurga ataupun neraka. Allah tidak pernah memaksa. Wallahu a'lam. Selamat. Terima kasih kepada Ustaz Zamri. Itu kalau tak masuk cakap tu, Ustaz. Kalau cakap tu berapa tahun kita bercakap rasa. Kerja dalam kerja. Okey, baik. Seterusnya untuk pusingan yang kedua ini, soalan untuk Ustaz Fawaz. Realiti semasa kita sekarang ni produk Muslim, yang dikatakan Muslim ni biasanya lebih mahal berbanding produk yang dihasilkan oleh non-Muslim. Dan kita golongan kata mahasiswa dan golongan pertengahan biasanya akan mengalami sedikit masalah, iaitu untuk memilih produk yang lebih mahal sedikit berbanding produk yang murah. Jadi dengan kata kenaikan harga minyak, dengan bebanan hidup, sara hidup yang tinggi sekarang ni, bagaimana student ataupun golongan pertengahan ni kata boleh memilih juga untuk menggunakan produk Muslim walaupun agak mahal sedikit? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang Islam, yang pertama dia mesti mengetahui seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, setiap perbuatan kullu fi'lin illa walahu hukmullahi fihi alimahu man alim wa jahilahu man jahil. Setiap tindakan yang kita lakukan sudah ada hukum Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita mengetahui ataupun kita jahil. Benda yang ditimbulkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ini membawa kita kepada satu dunia yang begitu tinggi di dalam kehidupan seorang Muslim, profesional, mukmin, profesional, di mana dia ingin mencari satu perkara yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu fiqh ini membongkarkan benda yang dekat dengan Allah. Kita tidak melihat kepada mahal ataupun murah. Kalau dari segi sudut image pun, kita kena beli benda mahal. Contohnya kasut kena mahal, spek kena mahal, dan ubat gigi kena burus gigi kena mahal. Itu dia punya, kita katakan, cara pembentukan image. Itu tidak dipersoalkan. Sebab itu benda kita mempersoalkan mahal itu nisbah, dan dia punya mahal tidaklah membebankan sampai kita dianggap fakir. Sebab itu benda yang mahal ini satu benda yang subjektif, yang perlu kita rangkaikan kepada pemikiran halal. Makna yang kita lebih pentingkan halal, melainkan kita memang fakir sungguh. Dalam fiqh bincang masalah orang yang dipanggil fakirul ma', orang yang tidak ada air. Apa yang patut dia buat? Kalau tidak ada air, dia boleh kita katakan pinjam kepada orang lain. Maknanya konsep kita kalau sampai tidak boleh pinjam, baru kita makan benda yang haram. Di sini kita melihat waqi'i Malaysia, kita belum sampai kepada tahap yang kita boleh menuju kepada benda yang haram dari segi ubat-ubatan. Kita masih ada pilihan di mana kita mampu membeli ubat yang agak mahal sedikit daripada ubat yang murah, daripada produk yang tidak halal. Tetapi kita ingin juga meminta kepada kerajaan memberi subsidi untuk merendahkan kadar tersebut, dan ini merupakan kewajipan kerajaan. Apabila kita membaca kitab Jawahir, kitab Al-Jawahir karangan Imam Qustalani yang meringkaskan Sahih Bukhari kepada 500 hadis, daripada 7,000 hadis kepada 500 hadis, di mana dia menyebutkan di situ dalam menguraikan masalah halal ini menjadi kewajipan kepada kerajaan membuka ruang halal kepada masyarakat. Makna untuk membentras gejala ini, isu ini ataupun mengatasi dia mesti berjalan dua aspek, rakyat, masyarakat dan kerajaan. Makna kerajaan cuba mengurangkan kadar
bukan menaikkan minyak tapi turunkan minyak juga, begitulah. Kalau naik minyak gamat kita tak kisah, sebab tak ramai yang guna minyak gamat, tapi minyak petrol kisah jugalah. Sebab itu benda-benda yang bersifat ijtimai, kemasyarakatan, kerajaan taklah digalakkan berniaga. Imam Ibn Khaldun dibincang masalah perniagaan kerajaan dan rakyat. Itu benda yang tidak baik. Dan kita bukanlah tak bagi langsung ada penswastaan, tetapi mesti dalam benda-benda yang diperlukan oleh manusia ini perlu direndahkan kadarnya. Kalau kita inginkan negara yang wawasan 2020, kerajaan ataupun masyarakat perlu berkorban, merendahkan taraf kehidupan dalam benda asasi. Macam mana kita nak bila negara maju, benda-benda asas ditinggikan. Ini benda yang tidak logik. Perlu benda itu dapat dengan mudah. Bukan kita kata tidak ada halal, tapi jangan sampai masyarakat tidak ada ubat. Bayangkan kalau masyarakat tidak ada ubat, macam mana nak hidup? Sebab itu kita melihat ubat-ubatan ini perlu dijadikan satu benda yang boleh dimiliki oleh mana-mana pihak. Hospital, kemudahan dan sebagainya itu benda asasi. Janganlah sampai hospital itu sanggup mengorbankan nyawa kerana keuntungan. Ini tidak mampu membina masyarakat yang kuat. Sebab sebenarnya bila kita melihat kepada benda-benda asas kepada masyarakat dan dia dipermudahkan kepada masyarakat, kualiti masyarakat meningkat. Ini yang kita inginkan. Saya kita nak tengok masyarakat kita ini, hidup mereka ini sakit, keadaan mereka tidak bagus. Dan kita tahu di sana masyarakat banyak membelanjakan mewah pada benda yang tidak patut. Mungkin handphone yang mahal, tudung yang mahal, tudung Munawarah 160 ringgit, tudung Fizo, burger. Okay. Jadi benda-benda sedemikian, tudung tu sampai beli reban almari. Punya berat tudung itu, almari kena tukar lagi. Tudung ada 30, tambah. Sebenarnya saya tidak rasa itu menjadi isu. Isu kita banyak membelanjakan pada wang kita kepada benda yang bukan asasi. Sebab itu umat Islam perlu dilatih semula. Bila kita sebut asas kehidupan kita di zaman moden, rumah perlu kerajaan kurangkan, perlu pemaju kurangkan supaya semua orang dapat berlindung. Kemudian kepada pendidikan jangan tinggi sangat. Kemudian kepada pakaian, kemudian kepada kesihatan sangat penting. Sebab itu kita tengok di Europe, kesihatan, kita katakan di UK, pendidikan kesihatan sangat bagus. Orang awam faham tentang kesihatan. Dia ada dipanggil apa? Klinik bergerak. Dia ada klinik bergerak, naik van cari orang yang sakit. Maknanya ini satu benda yang sangat penting. Sebab itu Islam ini dia ingin mengeluarkan produk yang halal, termasuk ubat-ubatan. Sebab itu pernah datang seorang sahabat Nabi, dia tanya Nabi, boleh tak Arab buat ubat? Dan dia kata Allah tidak menjadikan benda yang haram itu ubat. Fikrahnya mungkin darat kita boleh guna, tapi fikrahnya dunia ini penuh dengan halal. Haram ini kuantitinya sedikit. Kalau kita pergi zoo negara, di antara binatang-binatang dua saja yang kita katakan najis mughallazah. Babi yang mana hidungnya merah, ada babi janggut. Walaupun dia janggut, dia bukan ikut sunnah, dia tumbuh begitu. Walaupun babi pun ikut sunnah, dia memang begitu. Saya teringat bab janggut ni cerita tu imam ceramah. Dia ceramah khutbah Jumaat, ceramah pam, ada seorang makmum menangis. Tak pernah dia khutbah Jumaat ada seorang makmum menangis. Dia pun kagum, hebat juga khutbah Jumaat tu. Jadi dia habis khutbah Jumaat, dia tanya jemaah Jumaat ni, kenapa kamu menangis? Apa yang menyebabkan kamu menangis di khutbah saya? Saya teringat janggut kambing saya yang hilang. Tengok sama itu imam, sebab tu saya menangis. Jadi kita tak naklah pergi zoo negara tengok janggut babi itu kita menangis dengan orang lain. Tengok grup friend yang ada janggut. So kita tengok ada babi dengan anjing, yang lain itu tidak ada masalah. Maknanya halal ini kuantitinya banyak. Sebab tu Allah menyebut wa halallahu wasakharakum ma fil ardi jami'a. Semua makhluk dalam bumi ini adalah kuli kita, adalah bahan untuk kita gunakan. Tetapi bila fikrah, pembentukan minda, pembentukan cara berfikir tidak betul, kita berusaha juga mencari benda yang tidak halal. Ini dia panggil kerosakan cara berfikir. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala menghalalkan semua benda yang baik. Wa yuhillu alaihimut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Peranan kita sebagai umat Islam yang mewarisi nubuah mesti menghalalkan benda yang baik.
Nabi datang membatalkan benda-benda yang dibawa oleh Yahudi. Yahudi tak boleh makan lemak, daging-daging kerana diharamkan sebagai hukuman kepada mereka. Dan datang Nabi Muhammad membuang benda-benda yang dibelenggu kepada orang-orang Yahudi. Buka semua kebaikan. Sangat Allah mengkritik orang yang mengharamkan kebaikan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi min at-tayyibati min ar-rizq. Maknanya siapa yang berani mengharamkan benda-benda yang baik, perhiasan dan juga makanan termasuklah ubat-ubatan. Makna di sini bahawasanya fikrah Allah Subhanahu Wa Taala, fikrah yang Allah lontarkan kepada kita ialah tayyib ini perlu digembelingkan sehingga kita pemakanan kita tayyib, pekerjaan kita tayyib, semua kita tayyib. Jangan jadi Ahmad Tayyib. Makna dia semua nama sampai nama dia Ahmad Tayyib. Ini bukan Syekh Azhar. Saya keliru pula. Macam saya banyak ceramah tempat, saya kata jangan jadi Badawi. Orang kata, saya kata kat orang lain, Badawi maknanya ketinggalan zaman. Itu istilah begitu kena ambil berat. Jangan menyakiti hati orang lain. So kita melihat di sini bahawa Islam ini dia walaupun mungkin produk kita harga dia tinggi, tapi tidak membebankan. Maka Islam ini dia mahukan kita menjadi umat yang maju. Sebab tu Rasulullah SAW, kita melihat dalam masyarakat madani yang dibawa oleh Rasulullah SAW menggalakkan pemakanan yang baik. Makan makanan yang kita katakan kualiti tinggi. Sebab itu kita tengok orang Arab makan yang bagus, kurma, zaitun, belacan yang lain dia belacan. Jadi Pirabi boleh tanam belacan, itu masalahnya. Makan makanan-makanan yang masam, makanan yang busuk dan sebagainya. Dia tidak mencerdikkan otak kita. Jadi kita melihat pendidikan yang dibawa oleh Rasulullah termasuk pendidikan makanan. Karena kita bimbang, bila kita bincang sunnah Rasulullah hanya terbatas pada zikir dan juga ibadat. Tapi sunnah tamadun, kita namakan sunnah tamadun. Syekh Qadhawi nama kitab dia As-Sunnatu Masdar al-Ma'rifah wal Hadarah. Sunnah ini sumber, sos kepada pembentukan tamadun dan ilmu moden, yang mana dia menunjukkan di sana ada sunnah pemakanan. Dan dia bawa hadis yang begitu banyak bagaimana Rasulullah mengambil berat tentang isu makanan, dan kita kiaskan kepada ubat-ubatan sehingga Rasul berkata, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awladi. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram layak masuk api neraka Allah. Bukan kita kata tak boleh makan ubat yang kita katakan ada benda-benda yang diharamkan. Itu kita secara mutlak boleh digunakan ketika mana darurat, seperti kita vaksin nak pergi haji sekarang, ada benda-benda yang haram dibolehkan kerana tidak ada benda yang lain. Itu benda dipanggil pengecualian. Kita tak bincang tentang pengecualian, tentang benda yang dikecualikan dalam kes-kes tertentu. Kita nak bincang basic sebuah masyarakat madani. Dia memerangi semua benda yang buruk. Sebab itu kita tekankan di sini bahawa umat Islam sebelum mahal ataupun murah, kita nak fikratul halal, supaya menusuk kepada kalbu kita, supaya masuk ke dalam pemikiran kita. Apabila pemikiran kita bagus, hati kita bagus, berlakulah perubahan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma bi anfusihim merangkumi akal dan juga hati. Macam mana kita nak ubah hati dan akal kita kalau pemakanan kita tidak bagus, pemakanan kita tidak elok, ubat kita tidak bagus, dan akhirnya menjerumuskan kita ke belakang bukan ke depan. Yakinilah bahawa tamadun Islam, masyarakat madani berada di dalam tahap yang begitu unik, pembentukan makanan yang baik, pembentukan bahasa yang baik, akhirnya kita akan mencapai kepada negara baldatun tayyibatun rabbun ghafur yang kita inginkan. Wallahu a'lam. Saya dulu nak promosi ya. Kita ada promosi sikit, minta maaf tadi sikit je. 3 saat sekarang. Jadi siapa yang beli majalah ni Solusi, JQ dan juga apa nama dia Ustaz, harga dia 3 buah RM10 saja. Ini kalau tudung boleh beli 3 set. Harga tudung adik-adik RM30 kan. Adik-adik makan roti canai berapa? Keping 3 keping. InsyaAllah boleh dapatkan. Jadi buku aja ada fake wanita. Ini kerasian wanita. Harga RM20 ada di belakang. Ini menceritakan tentang masalah keputihan, masalah haid dan nifas, masalah makan pil untuk melewatkan haid, sampailah masalah jenayah rogol. Ada dalam buku ini. Dan yang terakhir, buku daripada sahabat kita, solat emergency. Masya Allah, ada juga solat emergency ya. Hilang lah. Apa ambil? Ini dia, solat emergency.
Apa di belakang sana mungkin jatuh, ada solat emergency di bawah kaki, ada salah solat emergency yang baru dikeluarkan sembahyang atas kereta pun ada. Mana tu kata. Jadi dia ajar kita masa nak sembahyang rokok, masa kita bawa kereta tunduk sikit. Sujud, nanti accident, jangan sujud bawah daripada steering kita. Nanti bahkan bawa accident selepas baca buku tersebut ajar di belakang itu dengan harga RM20 karangan Ustaz Fauzi. Semua ada atas kapal terbang, nak bersalin pun dia ajar cara dia. Wallahu taala. Terima kasih Ustaz Fawaz. Dan mungkin konklusi daripada soalan tadi, nak beli syurga Allah yang mahal tu janganlah berkira sangat. Okey, belilah buku tersebut. Belilah produk yang halal bagi memastikan kita selari untuk menjejak ataupun masuk ke syurga Allah Taala. Okey, untuk yang soalan yang terakhir kepada ahli panel kita yang terakhir pada malam ini, terdapat satu fakta yang telah dikaji oleh unit perancang ekonomi pada tahun 2008 dahulu, yang mana jumlah penduduk Malaysia ketika itu berjumlah 27.9 juta orang, dengan sebahagian daripada itu 13.66 juta adalah penduduk Melayu. Tapi apa yang pelik di sini adalah lebih kurang daripada 15% produk di pasaran iaitu makanan dikuasai oleh pengusaha Muslim, manakala 85% yang lain dikuasai oleh pengusaha non-Muslim. Jadi pada pendapat Encik Aziz sendiri selaku orang yang dah lama terlibat dalam bidang halal ini, jadi sejauh manakah kesedaran rakyat Malaysia tentang produk halal, dan apakah pendapat tuan tentang masa hadapan produk halal di Malaysia ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesedaran rakyat Malaysia. Okey. Jadi di sini mungkin kita boleh berkongsi terlebih dahulu apa itu farmasetika halal, ubatan halal berbanding dengan ubatan yang tidak halal. Apa perbezaannya? Apabila kita sebut farmasetika halal, ubatan yang halal ialah ubat yang berdaftar dengan Biro Farmasi Kebangsaan Malaysia, di mana bahan-bahan yang digunakan sama ada gelatin dan juga bahan-bahan di dalam dia yang berbentuk serbuk ke pil dan sebagainya adalah halal, dan juga proses untuk mengeluarkan ubat-ubatan ini juga menepati kehendak syariah, maknanya dia mesti halal, dan produk ini barulah dapat disahkan halal oleh pihak JAKIM. Jadi tak semestinya bila kita kata ubat yang halal dia sekadar logo sahaja ataupun dia bersumberkan bovine, contohnya kan lembu, bukannya daripada porcine ataupun canon, tetapi dia mesti berdaftar dengan Biro Farmasi Kebangsaan. Supaya apa? Supaya ubat ini di samping dia halal, dia juga berkesan. Sebab apa? Manusia ada berlainan, berlainan kata berlainan. Kalau kita contoh, kalau kita makan ubat tu tak semestinya sesuai dengan kawan kita, dengan mak kita, dia berlainan. Okey, kesedaran rakyat Malaysia sekarang ni agak kata meningkat. Sebab apa? Daripada tahun ke tahun, alhamdulillah, kita sentiasa, pihak CCM sentiasa mengadakan roadshow, seminar dan juga jualan, pameran dan sebagainya lah, memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia bahawa syarikat tempatan itu CCM mampu mengeluarkan produk farmasetika halal. Tetapi di samping di situ ada kengkangan,
yang mana sebagaimana yang dikongsikan oleh dua penceramah kita yang alim, iaitu kita terlalu mudah memegang konsep darurat. Contoh, kalau kita nak pening kepala, contoh, adakah dengan pening kepala itu adalah kritikal, darurat? Adik-adik sekalian, darurat tak? Tak. Jadi beralihlah kepada Eufarmol, kan? Sebab Eufarmol ada logo halal. Saya tak mengatakan yang bukan produk daripada CCM itu adalah tidak halal, tetapi sebagai bukti, sebagai jaminan, apakah yang kata kalau kita pergi ke farmasi, kita dapat mengenal sama ada produk itu halal ataupun tidak melalui logo. Betul tak? Kita tak perlu bertanya tak? Tanya farmasi tu kan, dah ada logo halal, ini daripada apa ni? Bahan dia apa? Dan sebagainya. Tak perlu dah. Jadi mudah untuk kita memilih produk farmaceutical halal. Jadi berbalik kepada konsep darurat tadi, kita terlalu mudah memegang konsep darurat. Sebenarnya sepatutnya darurat ini kita di peringkat yang terakhir sekali. Contohnya apabila kita melakukan operation, betul tak? Pembedahan. Ketika itu darurat tak? Kritikal tak? Di situlah kita boleh menggunakan konsep darurat tadi. Darurat tubihul mahzurat. Di situ baru kita boleh gunakan konsep darurat. Jadi inilah kengkangan yang kebanyakannya berlaku dalam masyarakat Malaysia dan juga masyarakat Islam di negara Tanah Arab contohnya. Kalau saya berbicara tentang negara Arab, Ustaz Fawaz, Ustaz Zamri pernah belajar di sana, konsep dia lagi mudah. Betul tak? Kullu halal. Betul? Semua halal. Mudah je, kan? Semua halal. Itu cabaran yang mana kita hadapilah. Tetapi kami yang berada di CCM mengambil satu, orang kata, good problem, good challenge. Sebab apa? Sesuatu yang mudah, sesuatu yang challenge ni, apabila kita berjaya mengatasinya, maka kita adalah hero. Betul tak? Kita adalah orang yang berjaya mengatasi itu. Sebagaimana pihak CCM dahulu mungkin orang nak susah untuk mendapatkan ubat-ubatan yang halal, farmaseutika halal. Alhamdulillah sekarang dah ada pilihan. Sebagai sahabat kata, informed choice. Kita ingin memberi pilihan kepada masyarakat. Pilihan kepada masyarakat, yang ini halal, yang ini tak halal. Tetapi kalau yang halal ni tidak bersesuaian dengan antibody dia, dengan jiwa dia, dengan sebagainya, maka tidak salah dia untuk mengambil yang haram tadi. Tetapi ada sebabnya. Betul Ustaz? Tetapi jangan kita mengambil mudah. Jangan terlalu mengambil mudah. Contohnya dalam suplemen kesihatan, makanan tambahan adakah kritikal? Vitamin A kritikal? Tak. Jadi banyaklah produk-produk suplemen yang mendapat persetujuan halal di pasaran sekarang ni. Banyak pilihan. Dan tugas kami yang berada di CCM dan juga kami sentiasa bekerjasama dengan Islamic scholars. Contohnya lepas ni mungkin kita akan bekerjasama dengan Ustaz Fawaz, dengan Ustaz Zamri. Kita menerokai tentang perubatan pula, isu-isu yang kata beyond
isu-isu yang tidak kita terjangka. Saya bagi satu contoh. Ini isu yang beyond, kita thinking beyond the boundaries. Okey, contohnya ada satu soalan dia tanya, Ustaz, apakah hukum kalau saya solat berjemaah, imam tu dia mengidap H1N1 influenza? Apa dia hukumnya? Adakah ini sesuatu kan? Kalau biasa kita tanya hukum, apa hukum Ustaz kalau kita solat kemudian imam tu tak ingat rakaat kan? Kemudian apa patut kita buat, betul tak? Itu di peringkat-peringkat perbincangan kita. Tetapi sekarang ni dia thinking beyond the boundaries, jauh ke hadapan. Kadang-kadang tak terfikir kita, ya. Itulah golongan-golongan mungkin adik-adik sekalian yang sekarang ni begitu canggih, berfikiran jauh ke hadapan. Jadi kita memerlukan adik-adik sekalian ni lah, yang akan melukai dalam bidang ni. Jadi bersesuaian dengan program kita pada malam ni, iaitu kita di pihak CCM ada menjalankan program kerjasama yang dinamakan JATI, iaitu Jalinan Universiti dan Industri. Jadi kita mengambil pelajar-pelajar daripada universiti untuk bersama-sama dengan syarikat kita CCM sebagai ambassador, sebagai duta ataupun sebagai jurucakap kepada masyarakat. Bersama-sama kita berganding sama di antara satu sama lain untuk kita menjayakan apa yang sebagaimana misi syarikat kami di CCM ialah enhancing quality of life, untuk mempertingkatkan kualiti kehidupan masyarakat kita. Jadi sekarang ni kalau di peringkat Europe, peringkat di luar sana dah advance lah, dah advance lah. Tapi menjadi tanggungjawab kami di syarikat CCM ialah kita memberikan pilihan kepada masyarakat Muslim dan juga non-Muslim. Sebab bila kita berbicara tentang halal, sama ada makanan halal ataupun ubatan halal, ianya tidak terbatas kepada Muslim sahaja. Dalilnya ialah sebagaimana firman Allah, sebagaimana yang dibacakan oleh kedua-dua penceramah kita tadi, iaitu sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat ni dengan perkataan an-nas. Kalau kita belajar tafsir, an-nas maknanya manusia. Allah tidak mengatakan Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah kamu makanan yang halal lagi baik. Tidak, tetapi Allah mulakan dengan Ya ayyuhan nas. Jadi termasuk sama ada dia beragama Kristian, Yahudi, Cina, India dan sebagainya. Dan fenomena inilah yang telah berlaku di luar daripada Malaysia. Permintaan produk halal, farmastika halal amat meningkat. Kesedaran itu meningkat. Dan juga kesedaran rakyat Malaysia sekarang ini, kalau kita ikutkan graf, adalah meningkat. Sebagaimana yang ini bukti dia, kami pernah membuka pameran sempena Minggu Saham Amanah Malaysia di bawah PNB di Kanga. Kalau kita fikirkan di Perlis berapa ratus ribu je rakyat dia, betul tak? Tetapi kita mendapat sambutan hampir jualan dia sampai 150,000. Sebenarnya apa yang saya dapat ringkaskannya, moderator, ialah kita kena memberi inform, kita kena mengajar, kita kena berkongsi maklumat kepada semua rakyat Malaysia. Mungkin pada malam ini kita berjumlah mungkin 500-600, kemudian kita sebarkan dakwah ni, dia akan lagi bertambah sebagaimana konsep
yang diajar oleh Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepada aku walaupun satu ayat. Jadi itulah yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, saudari dan saudara-saudari sekalian, di mana saya boleh menganggapkan bahawa tugas yang kami pegang ini adalah sebenarnya adalah berbentuk dakwah, ya?